Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa amalan salihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana hari ini kita dapat dipertemukan lagi. Mudah-mudahan hari ini kita dapat menambah lagi ilmu kita dan mudah-mudahan kita termasuk dalam hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan topik iaitu fiqh. Jadi kita akan gunakan kitab Hidayatul Sabyan. Jadi hari ini kita akan ceritakan tentang solat. Hari ini kita akan cerita tentang solat. Okey, solat. Solat dari segi bahasa ni membawa maksud doa. Membawa maksud doa. Kalau dalam kamus kita tengok, solat ini maksudnya adalah doa. Tapi jangan dengan solat saja. Dengan ni kita bukan solat tu untuk berdoa aja lah. Tapi ini solat dari segi bahasanya adalah membawa maksud doa. Tapi yang dikendaki dengan solat, yang kita kena solat 5 waktu tu bukan dengan maksud doa. Ini pada bahasa, pada segi bahasa. Pada istilah, dia panggil solat itu adalah qaulun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatimatun bit taslim bi syara'itin makhsusah. Jadi solat itu pada segi syarak membawa maksud beberapa perbuatan. Iaitu beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir. Mula dengan takbir. Perbuatan mula dengan takbir. Okey, perbuatan yang mula dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat yang tertentu. Dia ada beberapa syarat yang tertentu. Okey. Jadi, solat ini merupakan perbuatan yang mula dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat yang tertentu. Syarat yang telah ditetapkan lah, maksud syarat yang tertentu ni. Jadi, pada luar, doa ni adalah ni pada bahasa. Maksud pada bahasa. Ni pada bahasa. Okey. Yang ni maksud pada, ni semua ni maksud pada istilah. Istilah. Maksud pada istilah. Istilah ni maksudnya istilah syarak. Maksud pada istilah syarak. Jadi solat itu merupakan beberapa perbuatan. Dia bukan hanya satu perbuatan. Ada banyak benda lah kita buat dalam sembahyang tu. Antaranya kita takbir. Dan antaranya lagi kita salam tadilah kalau ikut dalam ini dia panggil takrif ataupun dia panggil juga definisi solat dengan syarat-syarat yang tertentu, maksudnya syarat sah solat dan perkara-perkara yang membatalkan solat. Itu dari segi istilah, iaitu perbuatan yang mula dengan takbir diakhiri dengan salam. Jadi mesti mula dengan takbir dan akhir dengan salam. Tak boleh kita mula dengan yang lain daripada takbir dan tak boleh juga kita nak akhir dengan yang lain selain daripada salam. Tak boleh Itu sembahyang kan. Okey, baik. Okey. Dengan apa syarat? Okey, bermula syarat wajib bagi sembahyang itu ada 5 perkara. Syarat wajib sembahyang itu ada 5 perkara. Ada 5 syarat untuk menyebabkan solat itu jadi wajib kepada kita. Syarat wajib solat. Jadi solat ini dia punya syarat dia. Apa syarat dia? Ini syarat wajib solat. Syarat wajib
solat. Maksudnya ni perkara yang mewajibkan solat. Apa sebab yang mewajibkan kita solat ni? Ada berapa perkara? Ada 5 perkara. 5 perkara. Solat yang wajib, syarat wajib solat ini ada 5 perkara. Yang pertama. Yang pertama syarat wajib solat adalah Islam. Yang pertama adalah Islam. Jadi nak solat ni mesti, syarat yang pertama untuk kena solat ni, kena kewajipan solat ni, dia mestilah Islam. Mestilah Islam. Kemudian yang kedua, mestilah akil, iaitu berakal. Berakal. Yang ketiga dia panggil baligh. Baligh ni apa dah? Sampai umur ataupun cukup umur lah. Kalau dalam masa kita lama dia panggil sampai umur. Sampai umur. Ataupun kita buat kurungan ya, baligh Okey, baligh. Yang keempat suci daripada haid dan juga nifas. Yang keempat suci dari haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Dan yang kelima dia panggil masuk waktu. Masuk waktu. Okey, baik. Jadi ini syarat-syarat wajib solat. Syarat wajib solat ni ada 5 ni lah. Ada yang 5 ni. Bila ada 5, cukup je 5 syarat ni, maka wajiblah kepada kita untuk menunaikan solat. Yang pertama dia Islam. Mesti Islam. Islam ni dengan 2 cara lah dapat Islam ni. Pertama dengan, itu kita dalam video yang lalu kita ada cerita dah. Macam mana cara untuk mendapatkan Islam ni. Pertama kita ulang sikit lah. Pertama dengan kita mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua dengan sebab kita lahir Islam. Mak ayah kita Islam, jadi kita lahir pun Islam. Jadi bila kita ada Islam, maka kenalah kewajipan solat ini baru kena kepada kita. Tu yang pertama. Kemudian ada syarat yang kedua. Syarat ni mesti bersekali ya, bukannya asing-asing ya, mesti bersekali. Okey. Jadi yang kedua dia panggil berakal. Berakal ni maksudnya akal yang sihat lah, akal yang waras. Bukannya akal kata untuk cari makan tu je. Sebab orang gila pun boleh cari makan. Dia pandai cari makan. Tapi duit pun dia kenal. Dia maksudnya berakal ni dia boleh mengaji, dia boleh belajar apa semua, boleh dapat ilmu dan sebagainya lah. Itu dia panggil berakal. Akal yang waras lah. Kemudian yang ketiga dia panggil sampai umur ataupun baligh. Dalam kitab ada tulis baligh lah. Baligh ni bahasa Arab. Jadi boleh juga kita terjemah dengan kata sampai umur. Sampai umur ni sampai umur berapa? Jadi baligh ni umur baligh berapa? Umur baligh bagi lelaki 15 tahun, yang perempuan 9 tahun. Tu. Lelaki 15 tahun. 9 tahun tu bukannya maksud perempuan tu 9 tahun tu baligh dah, dia 15 juga. Umur baligh ni adalah 15 tahun. Umur baligh adalah 15 tahun. Yang 9 tahun ni, 9 tahun ni bagi perempuan yang datang haid, dia paling awal 9 tahun lah. Paling awal sekali adalah 9 tahun. Kalau tidak pun dia dah lewat lagi lah. Tapi kebiasaan budak ni 11 tahun dah mai dah. Ada yang 9 tahun tapi jarang-jarang lah. Kan? Tapi paling awal adalah 9 tahun datangnya haid kan. Bila perempuan, bagi yang lelaki balighnya adalah umurnya 15 tahun. Yang perempuan pun umur 15 tahun ni paling lewat lah. Kalau kata 15 tahun tak mimpi lagi, 15 tahun tak mai haid lagi, tu pun dikira baligh juga. Yang penting sampai umur 15 tahun. Tapi yang perempuan paling awal dia akan datang haid adalah umur 9 tahun. Yang lelaki dia tak tahu umur berapa, tapi dia akan bermimpi. Bagi dia mimpi, dan bukan mimpi sajalah. Mimpi lepas tu dia keluar haid pula. Bukan keluar haid, keluar mani kan. Bila keluar mani tu maksudnya dia sudah baligh. Baligh ni sampai umur, maka solat itu menjadi wajib pada dia kan.
Atau budak-budak macam mana? Budak-budak yang belum baligh. Budak-budak yang belum baligh, dia belum wajib solat. Belum lagi kena kewajipan solat ini belum kena pada budak yang belum baligh. Habis tu kita suruh sembahyang juga. Kita suruh sembahyang tu bukannya sebab dia wajib. Sebab kita nak ajar dia melaksanakan solat. Sebab kalau kita tak suruh dia solat, dia tak belajar lah kan. Jadi kita kena suruh lah. Sebab ada perintah daripada Nabi menyuruh kita untuk mengajar solat kepada anak-anak kita dan juga ahli-ahli keluarga kita kan. Itu. Jadi sampai umur lah, cukup umur 15 tahun itu maksimum. 15 tahun tu paling maksimum. Ataupun dia mimpi sebelum tu tadi saya cerita kan. Kemudian yang keempat, suci dari haid dan juga nifas. Suci dari haid dan juga nifas. Yang ini bagi perempuan lah. Lelaki ada ke haid ni? Tak ada lah kan. Tapi kalau ada, tak panggil lelaki lah kan. Kalau ada tempat tu kan, dia biasa ada tempat keluar tu, barulah dia akan keluar haid, kemudian barulah dia keluar nifas. Nifas ni, haid ni bila? Haid ni perempuan yang perempuan yang tidak mengandung lah. Kalau mengandung biasanya dia tak keluar haid. Tapi ada juga mengandung yang keluar haid. Tapi kita tak bincang itu. Kita cuma kata keluar haid ni. Kemudian nifas ni selepas daripada melahirkan anak, dia keluar darah nifas. Dia panggil. Dua-dua ni darah. Haid ni pun darah. Nifas ni pun adalah darah. Habis. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima dia panggil masuk waktu. Masuk waktu ni masuk waktu solat tu dengan zon. Masuk waktu solat dengan zon. Bukan dengan yakin ya, dengan zon. Kita sangka dah masuk waktu. Zon ni dia lebih kepada 70% yakin. Dia hampir yakin kepada 70%. 30% saja kita tidak yakin. Itu dia panggil zon. Zon masuk waktu. Masuk waktu solat lah. Waktu solat 5 waktu tu. Jadi kalau kita solat di luar waktu, tak boleh lah. Sebelum sampainya waktu solat, sebelum masuknya waktu solat, maka belum lagi diwajibkan menunaikan solat waktu yang nak mai tu kan. Contohnya pada waktu zuhur kan. Waktu zuhur. Sekarang ni bukan sekarang ni lah, kita kata sebelum waktu zuhur tu tak ada waktu solat apa-apa kan. Jadi bila sampainya waktu nak masuk waktu zuhur tu, kita pun kata, oh ni rasa-rasa ni dah masuk dah waktu zuhur ni kan. Jadi bolehlah kita sembahyang zuhur kan. Kemudian nak masuk waktu asar pula macam mana? Okey. Bukannya kita kata masuk waktu tu zuhur tadi. Tak, bila asar, tunggu masuk waktu asar lah. Tunggu masuk waktu asar. Yakinnya masuk waktu asar, barulah kita kena wajib solat waktu asar. Tapi kalau kita tak yakin lagi, belum ada zon lagi, asar tak masuk lagi kan. Bila kita rasa tak masuk lagi, tapi kawan kita rasa masuk dah. Dia dah rasa masuk dah. Tapi sekarang senang sebab ada jam kan. Jadi boleh tengok jam lah, itu lebih pastilah kan. Tapi kalau tak ada yang tu, seorang kita rasa masuk, seorang lagi rasa tak masuk. Jadi ikut pandangan masing-masing. Itu dia panggil ijtihad tu. Ijtihad. Kita memutuskan masuk waktu ataupun tidak kan. Sama juga dengan buka puasa. Tapi ni solat lah, kita cerita solat dulu kan. Jadi wajib solat dengan sebab ada lima perkara ni kan. Jadi Islam, berakal, baligh, kemudian suci dari haid dan nifas, kemudian masuk waktu. Maka wajiblah kepada kita untuk menunaikan solat dengan adanya kelima-lima syarat ini. Jadi 5 syarat ini menyebabkan solat itu menjadi wajib kepada kita kan. Okey, baik, habis. Itu tentang syarat wajib solat. Tapi solat tak habis lagi lah, banyak ini syarat wajib saja. Ini baru kita masuk syarat wajib. Kita dah cerita tadi takrif solat, kemudian kita cerita syarat wajib solat. Nanti kita akan sambung lagi penceritaan huraian lagi tentang solat ini, insya-Allah pada kelas akan datang. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur kita untuk kita sambung pengajian kita, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum.